Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Habibah. Hari ini kita nak belajar pasal subjek apa ya? Hari ini kita nak belajar subjek atau mata pelajaran akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah peribadi seseorang, perangai seseorang. Akhlak untuk tahun 1. Okey, baiklah anak-anak. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah, kita diberi kesihatan yang baik. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semoga anak-anak di rumah sentiasa sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Insya-Allah. Sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي علم الإنسان ما لم يعلم بأن الله يرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan pelajaran kita walaupun kita hanya belajar dari rumah. Baiklah anak-anak semua, hari ini Ustazah nak mulakan pelajaran akhlak kita yang pertama untuk tahun 1 iaitu berdoa. Doa. Apa itu doa? Doa ialah kita memohon sesuatu hajat atau kita meminta sesuatu yang baik-baik ataupun yang tak baik, dan sepatutnya kita minta perkara yang baik-baik ya. Berdoalah yang baik-baik kerana Allah lebih suka orang yang baik. Berdoa sesuatu yang baik maksudnya kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu hanya Allah saja yang boleh membantu kita, sama ada kita nak mempermudahkan kita dalam melakukan sesuatu ataupun menghilangkan rasa kesusahan hati kita di sepanjang masa. Baiklah anak-anak semua, untuk unit 1 untuk unit 1 akhlak tahun 1, kita akan belajar apa itu adab dan fadilat berdoa. Apa itu adab? Adab ialah disiplin. Adab tu merupakan disiplin. Disiplin bagaimana kita nak mendisiplinkan diri kita untuk memperbaiki diri kita kepada yang lebih baik. Dan fadilat. Fadilat bermaksud kelebihan ya, kebaikan, kelebihan ketika kita berdoa. Baiklah, di akhir pembelajaran ini Ustazah berharap sangat-sangat dan insya-Allah murid akan dapat menyenaraikan adab-adab berdoa. Dan murid juga dapat menyatakan apa itu fadilat berdoa. Baiklah, kita tengok pada adab sebelum berdoa. Adab sebelum berdoa yang pertama, hendaklah bersih badan, pakaian dan juga tempat. Yang kedua, hendaklah menutup aurat. Dan yang ketiga, hendaklah dalam keadaan khusyuk dan merendah diri. Adab ketika berdoa ada 3. Yang pertama, hendaklah bersih diri, pakaian dan juga tempat. Yang kedua, hendaklah menutup aurat. Dan yang ketiga, hendaklah khusyuk dan merendah diri. Baiklah, apa itu bersih badan, pakaian dan juga tempat? Bersih badan bererti kita suci daripada hadas kecil maupun hadas besar.
Contoh hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar. Manakala hadas besar, kita akan cerita pada pelajaran yang akan datang, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan kepada pakaian. Bersih pakaian bererti pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan sebelum kita berdoa atau melakukan ibadah, sama ada ibadah solat ataupun bertawaf ataupun membaca Al-Quran. Pakaian kita bersih. Hendaklah sentiasa memastikan pakaian kita bersih daripada terkena najis. Dan yang terakhir, bersih tempat. Bererti tempat yang untuk kita melakukan ibadah hendaklah sentiasa bersih daripada sebarang najis, walaupun seketul tahi kicap. Okey? Baiklah. Kemudian kita lihat apa itu menutup aurat. Menutup aurat bererti kita menutup anggota badan kita atau seluruh badan kita dengan pakaian ataupun sarung yang boleh menutup anggota-anggota badan kita yang tertentu. Untuk aurat perempuan, hendaklah menutup seperti mana kita dalam keadaan solat, iaitu menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan juga tapak tangan. Kecuali muka dan tapak tangan. Itu adalah aurat untuk perempuan. Bagaimana dengan aurat lelaki? Aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Aurat lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Berbeza dengan perempuan, menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan juga tapak tangan. Berbeza dengan lelaki, aurat lelaki dari pusat hingga ke lutut. 3 kali Ustazah ulang, maksudnya kena faham. Dan yang ketiga, hendaklah dalam keadaan khusyuk dan juga merendah diri. Apa itu khusyuk? Bersungguh-sungguh kita minta dengan Allah. Bersungguh-sungguh, benar-benar kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan kita merendah diri. Bukan maksud kita rendahkan badan, tetapi merendah diri bermaksud kita tidak sombong. Kita mohon sesuatu pada Allah dengan irama suara yang lunak, merdu dan mendayu-dayu untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis adab sebelum berdoa. Mari kita baca dan juga hafaz contoh doa yang terdapat dalam buku teks, iaitu doa ketika melihat cermin. Baiklah, doa ketika melihat cermin ini kita tengok daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, Engkau telah memperindahkan kejadian rupaku, maka perindahkan pula budi pekertiku. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Baiklah. Doa ini sangat cantik untuk kita hafaz kerana tanda kita mensyukuri kurniaan yang Allah anugerahkan kepada kita, rupa yang cantik, hidung yang terletak, mata 2 biji, lubang hidung 2 biji, mulut boleh bercakap, anggota yang lengkap. Kita kena bersyukur. Bagaimana dengan orang yang tak ada anggota? Jadi, sebagai manusia yang bersyukur, kita sentiasa berdoa. Walaupun kita tidak diberi anggota yang cukup, tetapi Allah masih memberi kita kesihatan, memberi kita nyawa dan sebagainya. Kerana Allah itu sangat pemurah. Baiklah, Ustazah ulang lagi sekali. Hendaklah kita sentiasa memohon sesuatu hajat dengan hajat yang baik-baik. Mari kita lihat muka surat sebelah. Baiklah, di sini kita tengok orang sedang berdoa. Fadilat berdoa.
Baiklah, kita nak tahu apa itu fadilat berdoa. Fadilat berdoa ialah kelebihan atau kebaikan ketika kita berdoa. Fadilat ini bermaksud kelebihan dan juga kebaikan kita berdoa. Yang pertama, dengan berdoa ni, doa ni merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kita solat dan melakukan segala kebaikan yang Allah Taala perintahkan kepada kita, terutamanya solat. Ya, ibadah yang paling khusus iaitu solat. Itu adalah ibadah kita kepada Allah. Dengan melakukan ibadah kepada Allah, maka hidup kita akan lebih sempurna. Kedua, dapat menolak bala dan musibah. Bala dan musibah maksud keburukan atau benda-benda yang tidak baik. Contoh dia, kita nak keluar daripada rumah, kemudian kita baca doa supaya Allah pelihara kita dalam perjalanan. Maka itu juga dapat, ya, dengan doa juga dapat menolak bala dan juga musibah. Yang ketiga, dengan berdoa dapat menjadikan hati kita lebih tenang dan juga tenteram. Bagaimana kita nak tahu hati kita tenang dan tenteram? Dengan cara kita berdoa, kita minta dengan Allah sungguh-sungguh, kemudian Allah akan tiupkan ketenangan dan juga ketenteraman dalam hati kita. Baiklah adik-adik, Ustazah nak berhenti dekat sini sahaja. Sebelum tu Ustazah nak bagi aktiviti, ya. Mengikut aktiviti di sini, murid di dalam kumpulan hendaklah menghafaz doa kepada kedua ibu bapa. Kemudian yang kedua, doa mula belajar yang kita baca tadi sebelum kita mulakan pelajaran. Dan yang ketiga, doa habis belajar. Baiklah, disebabkan kita dalam keadaan pandemik yang berbahaya, yang tidak membolehkan kita dan tidak mengizinkan kita untuk keluar dari rumah pergi ke sekolah atau belajar secara bersemuka, maka murid secara individu, seorang-seorang, sila buat aktiviti yang pertama iaitu doa kepada kedua-dua ibu bapa. Ikut Ustazah baca doa kepada kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa yang menjaga hamba dari kecil hingga dewasa. Hamba dari kecil hingga dewasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Okey, itu adalah doa kepada kedua ibu bapa. Jadi Ustazah minta anak murid, anak-anak semua secara individu sila hafaz doa tersebut, kemudian buat rakaman, hantarkan kepada guru masing-masing. Okey? Sebelum Ustazah nak mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak tanya, tahukah anak-anak semua doa ini sebenarnya senjata orang mukmin, tahu? Doa ini adalah senjata orang mukmin. Dan hendaklah kita sentiasa beramal, sentiasa amalkan berdoa kepada kedua ibu bapa kita setiap kali selepas waktu solat. Baiklah,
Sekianlah pelajaran kita untuk hari ini dengan tajuk doa, iaitu untuk unit yang pertama, adab dan juga fadilat berdoa. Sekian anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ma'assalamah wa ila liqa. Bye.